عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang mendapat rahmat dan kasih sayang serta mendapat perlindungannya di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan yang serba mencabar ini, wang merupakan keperluan yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Tanpa wang, kita tidak boleh berbelanja atau menguruskan sesuatu hal yang penting berkaitan dengan diri sendiri, rumah tangga dan negara. Tidak salah kita memperolehi wang yang banyak, asalkan sumber perolehannya adalah dari suatu sumber yang halal, kerana ia dapat menjamin kehidupan yang bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Justru itulah hayatilah khutbah yang hari ini yang bertajuk apabila wang menguasai diri. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita terbeban dengan kenaikan harga barang, cukai GST dan kenaikan tol-tol di lebuh raya yang pasti akan menambahkan bebanan yang ditanggung. Kita juga terbeban dengan masalah sosial jenayah dalam masyarakat yang semakin membimbangkan. Hal ini berpunca dari wang. Manusia sanggup melakukan apa cara sekalipun untuk mencari keuntungan dan kesenangan walaupun terpaksa melakukan kejahatan dan kerosakan untuk menyusahkan orang lain. Disebabkan kerana wang, pelbagai masalah berlaku. Kerana wang, ada di kalangan manusia menghadapi masalah rumah tangga yang semakin kritikal. Hal ini berlaku disebabkan kerana ibu bapa sibuk mencari nafkah dari pagi hingga ke larut malam, sehingga terabai tanggungjawab terhadap keluarga. Anak-anak hidup dalam keadaan terbiar dan tidak terurus. Anak-anak terjerumus, terpaksa bekerja serta tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Kesan daripada ibu bapa yang terpaksa bekerja semata-mata. Lantaran itu sudah pasti akan menyebabkan anak-anak terjerumus dalam keadaan yang tidak sihat, seperti punting sekolah, terjebak dengan dadah, pergaduhan, kes buli dan lain-lain. Kerana wang, berapa ramai di antara manusia yang tergolong dalam golongan anak yang derhaka, yang sanggup memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu bapa mereka. Ibu bapa tidak dipedulikan, kesihatan dan makan minum mereka tidak diuruskan. Mereka dibiar hidup kesepian tanpa kasih sayang. Mereka dianggap sebagai orang gaji yang menjaga kepentingan anak dan menantu. Malah ada yang ditinggalkan di rumah kebajikan orang-orang tua. Namun apa yang paling menyedihkan kita, ada yang sanggup memukul
mencederakan dan membunuh ibu bapa semata-mata kerana wang apabila keinginan mereka tidak dipenuhi. Adakah ini balasan kita terhadap ibu bapa yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan didikan yang secukupnya? Kerana wang ada di kalangan manusia semakin tamak, perasaan belas kasihan bertimbang rasa bantu-membantu dan membuat kebajikan sudah tidak wujud dalam diri mereka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kerana wang ada manusia yang sanggup menjadi hamba wang dengan melakukan kegiatan jenayah seperti membunuh, pecah amanah, keganasan, ajaran sesat dan melakukan kezaliman-kezaliman yang lain. Sedangkan perbuatan tersebut diralang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak merasa takutkah kita bahawa perbuatan yang dilakukan ini pasti akan mendapatkan balasan sama ada di dunia atau di akhirat? Tidak takutkah kita apabila suatu masa nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah bekalan yang hendak dibawa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita bergelumang dengan dosa yang kita lakukan sepanjang hidup. Oleh itu, tidak ada gunanya kita menyembunyikan diri dari kejahatan yang dilakukan untuk memiliki hasil kekayaan, kemewahan dan kesenangan yang dipenuhi dari sumber yang haram. Sedangkan gerak-geri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati Allah sekalian, mimbar hari ini mengingatkan sidang jemaah sekalian bahawa tidak salah untuk mencari wang yang banyak bagi meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga. Malah Islam banyak menggalakkan umatnya supaya berusaha mencari wang untuk tujuan menjalani kehidupan seharian, memenuhi keperluan perbelanjaan, makan minum, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jangan jadikan wang menguasai diri, mendatangkan permasalahan dan kemudaratan dalam kehidupan kita. Justru itu, mimbar Jumaat hari ini menyeru supaya pertama, umat Islam hendaklah mengukuhkan akidah, syariah dan akhlak Islam supaya kehidupan tidak dikuasai oleh wang dan kebendaan. Kedua, umat Islam hendaklah memastikan sumber-sumber kewangan yang diperolehi didapati daripada sumber baik dan halal. Ketiga, umat Islam janganlah menjadi hamba wang sehingga lalai mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, umat Islam hendaklah menjauhi segala bentuk penyelegaan dan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajarkan kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan keperadiaan tinggi kerana Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam.
Pada masa yang sama, kita juga disarankan supaya menjauhi sebarang bentuk pahaman sesat dan perbuatan ekstrim yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan dan keselamatan ummah dan negara. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tusna'un.